بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah hari ini petang ini kita bersama sekali lagi meneruskan bacaan kitab Umdatul Ahkam, masih lain Kitabul Jami', masih lain Kitabul Al-Jami', iaitu kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat namun tidak diletakkan dalam bab-bab yang khusus. An Jabir bin Abdullah qala al-Allamah Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Mu'adh bin Jabal kana yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam isya' al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilqa as-salah. Naam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Mu'adh bin Jabal, bahawa Mu'adh bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Mu'adh bin Jabal bersalat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya' yang akhir, isya' al-akhirah. Nanti kita akan tengok kenapa dinamakan isya' yang akhir. Thumma yarji'u ila qaumihi, kemudian beliau iaitu Mu'adh yarji'u ila qaumihi, dia patah balik kepada kaumnya, maksud dia balik kampung, dia balik, kemudian dia salat sekali lagi dengan dia punya imam, dengan dia punya penduduk kampung beliau. Maksudnya mula-mula dia jadi makmum, kemudian dia jadi imam. Mula-mula jadi makmum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jadi imam. Naam. Hadis ini ada beberapa perkara min wujuh. Al-kalam alaihi min wujuh. Isu hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali ta'rif, iaitu kita nak kenal perawi dia, Jabir bin Abdullah, ma'ruf. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang muda. Kemudian beliau adalah meriwayatkan banyak hadis berkaitan dengan berkenaan dengan al-mas'u 'ala al-khuffain contohnya, sapu atas khuf. Begitu juga dengan bab tayammum, sebelum kita jumpa dengan bab tayammum. Dan beliau antara sahabat Nabi yang banyak juga, termasuk dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang ke-6 daripada 7. Yang kedua, ta'rif berkenaan Mu'adh bin Jabal, ma'ruf. Mu'adh bin Jabal sahabi jalil yang meninggal di Ta'un Amawas di Syam. Beliau lah yang meriwayatkan hadis kepada menyampaikan hadis kepada Umar Al-Khattab berkenaan dengan ta'un, penyakit berjangkit, iaitu apabila berlakunya ta'un, maka orang dalam negeri ta'un tu jangan keluar, dan orang keluar jangan masuk. Dan sampai kepada Umar Al-Khattab hadis tersebut. Dan beliau ni meninggal muda, Mu'adh bin Jabal ni, Allahu Akbar, meninggal ketika umurnya 33 tahun. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang antara yang teralim sekali. Ya, kalau Allah Ta'ala takdirkan ilmu dia ni hidup lebih panjang, mungkin ilmunya lebih tersebar lagi. Mu'adh bin Jabal a'lamun nas bil faraid, kata Nabi SAW. Mu'adh bin Jabal ini antara sahabat Nabi yang paling pandai ilmu faraid. Begitu juga dengan riwayat lain, kata yuhsyaru Mu'adh bin Jabal ma'a zumratul ulama ala watrin. Sesungguhnya Mu'adh bin Jabal ini dibangkitkan bersama dengan kumpulannya para ulama, bahkan dia di depan sekali di kalangan para ulama. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW utuskannya
naik putuskannya ke Yaman, dan hadis beliau yang masyhur Muaz ketika dia naik dengan Nabi SAW naik keldai, Nabi sampaikan apakah dia hak Allah ke atas hambanya dan apakah hak hambanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah beliau menangis ketika dihantar ke Yaman. Beliau menangis, beliau dihantar di tahun-tahun akhir yang ketika Nabi SAW wafat tu, beliau dihantar ke Yaman untuk berdakwah, sehingga beliau menangis kerana nak meninggalkan Nabi SAW. Tapi kerana tanggungjawab dakwah yang besar itu, maka beliau sanggup tinggalkan. Seperti kata guru kami, Syekh, masa tu Syekh kami tengah mengajar hadis ni, kitab Tauhid ni, Syekh Ali Shibil di Masjid Nabawi masa tu. Beliau menjelaskan macam mana hadis Nabi SAW menghantar Muaz ke Yaman untuk berdakwah. Muaz bin Jabal ni tinggalkan Madinah, tinggalkan Masjid Nabawi, tinggalkan Nabi, tinggalkan sahabat, tinggalkan keluarga, tinggalkan perkuburan yang terbaik sekali, Baqi', meninggalkan tempat yang paling baik sekali, Madinah, semata-mata kerana untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang sangat besar. Sebab setiap kali bila kita baca kisah Muaz bin Jabal ni, kita rasa terharu. Macam mana orang yang sebegini hebat ni dihantar oleh Nabi SAW berseorangan untuk berdakwah di Yaman ketika itu. Moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan Muaz bin Jabal, bersama dengan Rasulullah SAW di akhir syurganya, bersama dengan Rasulullah SAW akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jabir kata Muaz bin Jabal ni dia solat Isya akhir bersama dengan Rasulullah SAW. Isya al-akhirah. Isya al-akhirah ni satu penggunaan yang dipakai oleh orang Arab dahulu merujuk kepada solat Isya lah. Okey. Sebab orang Arab juga ketika tu para sahabat juga dia pakai istilah Isya. Isya itu ada dua, Isya aini. Isya, dua Isya. Dua Isya iaitu Maghrib dan Isya. Isya aini, dua Isya. Okey. Jadi macam mana nak bezakan Isya yang awal dengan Isya ini? Jadi Isya al-akhirah tu salat Isya lah. Dan Isya al-awwal tu Isya, iaitu waktu Maghrib. Cuma penggunaan nama sebegini tidak disukai oleh sebahagian ulama. Okey. Kerana dia akan menyebabkan orang keliru solat yang mana satu. Walaupun hadis ini ada dalam Sahih Muslim yang Nabi sendiri menggunakan perkataan Isya al-akhirah. Contohnya Nabi kata ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-Isya al-akhirah, rawahu Muslim. Okey. Sesungguhnya Nabi kata ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan yang baju dia terkena bukhur, wangi-wangian, maka fala tashhad ma'ana al-Isya, maka jangan datang solat Isya al-akhirah. Nabi sebut Isya al-akhirah, Isya yang akhir. Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana Isya al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, mana-mana perempuan yang bajunya terkena dengan bukhur. Bukhur ni minyak wangi bukhur yang asap banyak tu. Maka fala tashhad ma'ana Isya al-akhirah, maka janganlah dia mengikuti kita, janganlah dia bersama dengan kita dengan salat berjemaah di masjid. Maksudnya apa? Nak bagi tahu bahawa orang perempuan tak boleh wangi-wangi pergi masjid. Tapi poin yang kita sebutkan hadis tadi adalah bahawa penggunaan Isya al-akhirah juga digunakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi tak bolehlah kita kata perbuatan tersebut tidak disukai. Okey. Nah. Kemudian isu yang seterusnya yang lebih utama sekali dalam hadis ini ialah dia kata fil hadis dalalatun zahirah. Dalam hadis ini ada dalil yang jelas bahawa sahnya salat orang yang salat fardu di khalfal mutanaqqil. Maksudnya orang salat fardu di belakang orang yang salat sunat. Macam mana pula tu Ustaz? Kan? Hadis ni dalil, dengar betul-betul tuan-tuan, hadis ini dalil bahawa orang yang solat fardu boleh jadi makmum orang yang solat sunat. Macam mana pula tu Ustaz? Contohnya macam ni. Katakanlah kita
tak solat isyak lagi. Biasanya kejadian ni berlaku pada bulan puasa lah biasanya kan. Berlaku bulan puasa. Iaitu imam tu dia tengah solat tarawih. Tarawih 2 rakaat kan. Kita pergi ikut kita pergi makan. Kita pergi buka puasa kat luar apa semua makan. Kita terlewat pergi solat tarawih. Okey. Bila kita pergi solat tarawih, kita tak solat isyak lagi. Okey. Kita tak solat isyak lagi. Kita pun masuk. Imam selain solat tarawih, kita solat isyak. Imam solat tarawih, kita solat isyak. Lalu kita pun masuk. Kita solat, niat kita niat isyak. Tapi kita kata jadi makmum. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Imam itu niatnya usalli salat tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kita ikut dia, sah tak? Kata Imam Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salatnya sah. Sihhatis salatil muftaridhi khalfal mutanaffil. Sah. Wahuwa madhabul jumhur. Ini mazhabnya majoriti ulama. Lianna Mu'adhan kana yusalli al-fariḍah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Mu'adh telah bersalat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fardu, maka telah gugurlah kewajipannya. Wa yusalli marratan thaniyah, dan kemudian dia salat sekali lagi biqaumihi lahu tatawwu' wa lahum maktubah. Bagi Nabi, bagi dia sunat, dan bagi kaumnya adalah maktubah, baginya adalah wajib. Betul tak? Bagi kaum dia wajib, bagi dia sunat. Wa kadza jaa musarrahan bihi fi riwayat Asy-Syafi'i. Ini disebut dengan jelas Imam Syafi'i sebut sendiri berkenaan dengan perkara ini. Apatah lagi dalam riwayat Imam Syafi'i juga seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dipanggil Nasir Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau kita nak cari dalil mazhab Syafi'i, bacalah kitab Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra juga. Jadi tuan-tuan, kalau nak cari dalil mazhab Syafi'i, baca Sunan Al-Baihaqi. Yang itu penuh dengan dalil-dalil bagi ulama Syafi'i. Cuma ada sebahagian yang hadis dhaif, ada sebahagian yang sahih. Yang dhaif tu kita tengok pula kenapa dia dhaif. Dan dhaif pula ada tak disokong oleh fatwa-fatwa sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok hadis tu dhaif. Okay, tapi disokong oleh fatwa sahabat-sahabat yang lain. Seperti pendapat dalam ulama Syafi'i yang mengatakan bahawa solat wanita tu kita solat dia kan ada kepit-kepit sikit. Betul tak? Betul, ada hadisnya. Hadis tu dhaif. Tapi kenapa dipakai dalam mazhab Syafi'i? Sebab disokong oleh fatwa Aisyah radhiyallahu taala sendiri. Jadi siapa yang berpegang kepada pendapat bahawa perempuan kena rapat-rapat macam tu, maka pendapatnya pun ada hujah dalilnya. Jadi kat sini tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalil mazhab Syafi'i, kita galakkan tuan-tuan baca Sunan Baihaqi. Satu lagi Sahih Ibn Khuzaimah, cantik juga. Sahih Ibn Khuzaimah antara kitab yang banyak menyokong ataupun banyak memberi hujah dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Cuma seperti disebut tadi lah, perlulah pengkajian tentang kesahihan hadisnya dan juga kenapa dibawakan hadis tersebut. Jadi dalam Sunan Baihaqi ni lebih disebut dengan jelas bahawa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu sembahyang salat fardu dan kaumnya salat sunat. Apa dalilnya? Yang disebut oleh Sunan Baihaqi, dia kata wa hiya lahu tatawwu' wa lahum fariḍah. Hiya itu dia salat tadi bagi Mu'adh dia adalah tatawwu' sunat, wa lahum fariḍah, dan bagi mereka fardu. Qala al-Hafiz fi al-Fath, berkata al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wastadalla bihadha al-hadith ala sihhati iqtida'i al-muftaridi bil mutanaffil. Sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis ini untuk menunjukkan sahihnya solat orang yang fardu mengikut orang yang sunat. Dibina di atas hujah bahawa Mu'adh kana yanwi bil ula bil fardi. Kerana Mu'adh bin Jabal dia niatkan pada solat yang mula-mula dengan Nabi itu solat fardu isyak. Wa bis thaniyati an-nafl, dan juga yang kedua itu solat sunat. Okey. Yang inilah keadaan yang di mana kita boleh mengulang salat. Asalnya salat tak diulang 2 kali.
asalnya macam ni kita bertakwa warak macam mana pun, tidak dilakukan salat fardu itu banyak kali. Kata tuan-tuan rasa bertakwa betul pada hari tersebut, nak solat zuhur 3 kali, tak sunnah, bahkan bid'ah. Bahkan sabit riwayat, ada riwayat, saya lupa lafaznya bahasa Arab, lafaz Nabi SAW bahawa tidak ada 2 kali salat. Tidak ada 2 kali salat fardu. Tidak ada 2 kali salat fardu. Namun dalam sesetengah keadaan kita ni dibenarkan untuk mengulang salat fardu. Antaranya dalam kes yang kita sedang bacakan ini, iaitu apa dia? Iaitu dia nak salat untuk kaum imam. Ini kita boleh juga kita kiaskan pada kalau seorang suami kan, seorang suami dia nak solat di masjid, tapi dia juga ramai anak-anak kan, anak-anak kecil, isteri dia ada anak kecil, dia nak isteri dia sembahyang berjemaah dengan dia juga, nak bawa ke masjid susah, nak angkut anak-anak askar yang ramai tu kan, kita tahulah susahnya nak jaganya pula. Jadi dia nak juga isteri dia dapat pahala berjemaah. Macam mana dia buat? Dia solat kat masjid dulu, kemudian dia balik rumah, dia solat sama-sama sekali lagi. Dia niatlah solat sunat ba'diyah isyak. Isteri dia solatlah solat fardu isyak. Lepas 2 rakaat, suami tadi bagi salam dan isteri tadi sambung solatnya, sempurnakan 4 rakaat tadi. Kan? Naam. Ma'an Nabi fayasqutu farduhu wa yusalli maratan thaniyah biqaumihi, lalu tatawwa lahu maktubah. Dan dia solat sekali lagi dengan kaumnya, maka jadilah solat sunat bagi dia dan wajib bagi kaumnya. Kan? Nah. Jadi kat sini disebut kana yanwi bil ula bil fard wa thani wa yadullu alaihi ma rawahu. Dikuatkan lagi dengan satu lagi hadis riwayat yang dikatakan oleh Abdul Razzaq, juga Asy-Syafi'i, juga Imam Tahawi, Ad-Darqutni. Satu lagi kitab Ad-Darqutni, tuan-tuan. Ad-Darqutni juga antara kitab yang kita kena baca. Ulama Syafi'i nak cari dalil bagi ulama mazhab Syafi'i, baca Ad-Darqutni juga. Ini 2 kitab. Satu Baihaqi, yang kedua Darqutni, yang ketiga Ibnu Khuzaimah. Ini antara kitab-kitab yang bagus untuk kita faham dalil mazhab Syafi'i. Wa ghairuhu min tariq Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, daripada Amr bin Dinar, daripada Jabir, dalam fil hadis al-bab zada hiya lahu tatawwu' wa lahum fariidah. Sama juga, iaitu bagi dia sunat dan bagi kaumnya fardu. Dan itu hadis sahih, perawinya semua sahih. Dan Ibn Jurayj sarraha bisama'ihi, menjelaskan bahawa dia mendengar. Sebab Ibn Jurayj ini terkenal kan sebagai perawi mudallis, perawi mudallis, tidak diterima periwayatan dia dengan riwayat an-anah secara melainkan illa musarraha, melainkan yang telah dijelaskan bahawa dia telah mendengarnya. Ini faedah hadithiah lah kan. Faedah hadithiah itu fantafat tuhmatu tadlisuhu al-Baihaqi fil ma'rifah, wallahu a'lam. Maka hadis ini sahih. Nah, juga disebut oleh Al-Imam Ibn Shahin Syafi'i rahimahullah ta'ala juga, dia kata la khilafa baina ahli sunnah ahli naqli, la khilafa baina ahli naqli, tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama hadis, ahli naqli lil hadis fi sihhati isnadiha, tentang sahihnya hadis yang kita sebut tadi bahawa Mu'az salat sunat dan kaumnya salat fardu. Juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, disebut wa zahir anna hadhihi ziyadah min qawli Jabir فإنه لا يقول ذلك إلا بعلم. قلت وبما ذكرناه يرد على ما ادعى من المالكية ضعفها. Imam Malik rahimahullah ta'ala memandang bahawa tambahan tadi itu, bahawa dia sunat bagi Mu'az dan wajib bagi kaumnya sebagai tambahan yang dhaif, dan dia adalah mudraj, hadis yang mudraj. Iaitu mudraj ini maksudnya apa? Iaitu perkataan orang lain, perawi contohnya, dimasukkan dalam hadis Nabi SAW. Panggil hadis mudraj. Mudraj maksudnya hadis, ucapan Nabi, kemudian ada ucapan manusia di celah-celah tu. Maksudnya ada ucapan perawi termasuk dalam hadis Nabi SAW, kan? Seperti mana kalau siapa yang mengaji ulumul hadis tu, yang apa tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu lah contoh yang paling mudah sekali. Bila Abu Hurairah kata apa? Asbighul wudu, wailul lil aqabi minan nar.
asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, maka binasalah, celakalah daripada tumit-tumit yang dimasuki api api neraka. Asbighul wudu, mai sempurnakanlah wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Maka wail, celakalah bagi aqabi minan nar. Jadi apa poin nak bagi tahu tu? Maksudnya hadis tu Nabi kata wailul lil aqabi minan nar je. Maka celaka wail lah bagi orang yang tumitnya tak dibasuh dengan betul ketika ambil wuduk. Tapi ucapan yang awal tu asbighul wuduk tu maksudnya sempurnakan wuduk tu ucapan Abu Hurairah. Ucapan Abu Hurairah. Maka orang yang dengar tu yang tentang menyalin hadis tadi, dia telah menyangka bahawa ucapan asbighul wuduk wailul aqabi minan nar tu satu sekali hadis Nabi SAW. Jadi telah diidrajkan, telah dimasukkan ucapan asbighul wuduk dalam hadis tadi. Ini bagilah hadis mudraj. Jadi ulama Malikiyah menganggap bahawa ucapan dia adalah sunat bagi kami dan wajib baginya itu adalah mudraj. Sunat bagi Muaz dan wajib bagi kaumnya yang mudraj. Kita tak sahih, bukan mudraj. Itu bukan mudraj. Bahkan riwayat itu sahih tadi yang kita sebut tadi, musarrahan daripada Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Naam. Wadda'a ba'd al-Hanafiyyah mimman lahu syurbun fil hadith. Okay. Nah. Berkata sebagai ulama Hanifiyah. Okay. Dia berkata sebagai ulama Hanifiyah, walahu mimman lahu syurbun fil hadis, yang ada sedikit ilmu tentang hadis. Okey, masya-Allah. Okey, anna Ibnu Uyainah lam yadhkurha fil hadis. Ibnu Uyainah tidak menyebutnya. Ibnu Uyainah tidak menyebutnya dalam hadis. Ibnu Uyainah tidak menyebutnya dalam hadis. Wa inna ma dzakarha Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj yang menyebut, Ibnu Uyainah tak sebut. Jadi kata nampak Ibnu Uyainah lebih ahfaz, lebih thiqah daripada Ibnu Jurayj. Kenapa Ibnu Jurayj sebut, Ibnu Uyainah tak sebut? Kata Imam Mulakin, wa hadha ghairu qadih. Ini tak mencacatkan. Kenapa? Fa Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj thiqatun, thiqah. Okey. Yuqbalu ma tafarradha bih, apa yang walaupun dia meriwayatkan secara bersendirian, yuqbal, diterima. In salima lahu dhalik, kalau selamat. Okey. Dan berkenaan dengan isu ni, bila ulama Hanifiyah kata Ibnu Uyainah yang lebih thiqah daripada yang tak riwayatkan hadis riwayat ini, mari kita tengok apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, komentar beliau. Dia kata macam ni. Qad sarraha Ibnu Jurayj fi riwayat Abdul Razzaq fihi fantafattuh man tadlisuhu. Maka Ibnu Jurayj telah menjelaskan bahawa dia mendengar hadis ini direct. Sama dia. Okey. Ibnu Jurayj bin Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ada banyak anak murid. Antara anak murid dia Sufyan bin Uyainah. Antara muridnya Ibnu Jurayj. Jadi dia kata, Ibnu Jurayj, Ibnu Uyainah lebih thiqah daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Uyainah tidak dituhmah dengan tadlis. Maka tak boleh terima tambahan lafaz tadi tu. Maka jawapannya adalah jadi dia kata innahu, dia kata fantafattuh matadlis, tapi tak, Ibnu Jurayj ni termasuk dalam kategori yang ketiga dalam ulama yang buat tadlis. Okey. Dalam jadi tabaqatul mudallisin, jadi tabaqat orang yang buat mudallis ni bukan semua satu level semua. Dia ada tabaqat dia. Ada tabaqat dia yang mana tak boleh diterima dia punya tadlis dia. Seperti Sa'id bin Musayyib, seperti Qatadah. Qatadah ni kalau dia tadlis memang boleh terima terus. Sebab apa? Sebab tadlis dia yang boleh dipercayai. Dia ambil daripada fiqh sahaja. Tapi ada pula sebahagiannya tadlisnya tak diterima, melainkan kalau dah confirm betul-betul dia kata aku memang dengar. Dari riwayat lain kata sama, confirm samaknya daripada gurunya tadi. Okey.
لأنه فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود وتعالى الطحاوي له بأن أمنية ساقه عن عمرو بن عمرو أتم من سياق النجر لم يذكر هذه الزيادة ليس بقاده في صحته. Ini kata Ibn Hajar. Walaupun Ibn Uyainah riwayat daripada Amr bin Dinar, riwayat tersebut tidak mencacatkan kesahihan riwayat tadi. لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه. نعم. Walaupun betul Ibn Uyainah nampak lebih thiqah, tapi dari satu segi riwayat Ibn Jurayj daripada Amr bin Dinar, Ibn Jurayj lebih senior daripada Ibn Uyainah dalam masalah ni. Asan lebih tua, wa ajal lebih mulia min Ibn Uyainah, wa aqdam dan lebih tua, lebih dahulu ambil hadis daripada Amr bin Dinar. Walau lam yakun kadzalik fa yazat min thiqah. Kalau bukan begitu, kalau bukan Ibn Jurayj lagi hebat daripada Uyainah, tapi itu masuk daripada ziyadat thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Katanya boleh. Adakah dia mukhalif? Tak mukhalif. Kalau mukhalif, barulah kita kata dia syadz. Tapi sekarang dia tak mukhalif. Hafiz min thiqatin hafiz. Laysat munafiyatun li riwayati man huwa ahfaz minhu wala akthar adadan. Okey. Wa fala ma'na li tawaqqufi fil hukmi bi sihhatiha. Maka tak boleh kita kita kena tawakuf pada kesahihannya. Dia termasuk dari ziyadatul thiqah. Masalah ziyadatul thiqah ni masalah yang besar juga dalam ulumul hadis. Tapi kita boleh simpulkan yang mudah lah. Kita simpul. Kalau ziyadatul thiqah bertentangan dengan orang yang lebih awthaq, mukhalif, bertentangan, maka kita tak ambil ziyadatul thiqah tadi. Okey. Tapi kalau ziyadatul thiqah itu tidak bertentangan, dia tambahan maklumat semata-mata, maka dia tidak maka kita kata boleh diterima ziyadatul thiqah tadi. Wa amma radd at-Tahawi lahu bihtimal annahu takuna mudrajah, fajawab annahu al-asl 'ala al-idraj hatta yathbut at-tafsil mahma kana madmuman ila al-hadith fa huwa minhu. Kalau dia kata dulu hadis itu mudraj, maka dia tak boleh terima mudraj begitu saja, kena ada bukti bahawa dia mudraj. Wala siyama idza ruya min wajhain, apatah lagi diriwayatkan dari dua wajah. Wal amru huna kadzalik fa inna asy-Syafi'i akhrajaha min wajhin akhar an Jabir mutabi'a misal li Amr bin Dinar anhu. Naam. Barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya hadis ini sahih di sisi ulama Syafi'iyah. Riwayat Abdul Malik Ibn Jurayj tadi, riwayat ini riwayat yang sahih. Okey, riwayatnya riwayat yang sahih. Jadi ini hujah dijawab lah, masya-Allah. Ada lagi ini ulama, satu lagi ulama Maliki dia kata macam ni, Ibn al-Arabi, masya-Allah. Okey. Okey, sebahagian Al-Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Jauzi dia kata tambahan dia adalah sunat bagi Mu'adh dan wajib bagi kaumnya. Tambahan itu ialah tambahan yang datang daripada perawi sini, mudraj. Okey. Maka dijawab tadilah, dan ditambah lagi oleh Imam At-Tahawi, wa huwa dhannu min Jabir mardud lianna Jabir kana mimman yusalli ma'a Mu'adh.
Dia kata sangkaan bahawa Jabir yang menambahkan dalam riwayat ini, riwayat Jabir itu adalah sangkaan tidak benar. Sebab Jabir termasuk yang salat bersama dengan Muaz. فمهول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص آخر غير مشاهد إلا بأن ذلك الشخص أطلعه عليه وهذا جل الشامل الرد عما إنه ظن من الراوي. Kata kerana apa? Kerana memang Jabir di sini solat belakang Muaz bin Jabal. Hadis ni disebut dengan jelas bahawa anna Muaz kana yusalli ma'a Rasulullah. Jadi dia sendiri solat. Jadi macam mana pula dia kata Jabir memasukkan lafaz tadi itu dalam hadis ni? Ini jawapan yang kedua lah. Jawapan seterusnya bahawa Ibn al-Arabi kata, ni ulama Malikiyah, dia kata ulama Malikiyah kata itu adalah tambahan. Itu adalah tambahan. Ataupun Ibn al-Arabi dia kata tak, bukan tambahan. Tapi maksudnya dia ada huraian lain. Maksud hadis tadi dia solat bersama Muaz, tapi bukan maksudnya solat yang sama. Maksudnya ialah solat mula-mula solat fardu, kemudian solat malam. Jadi tak logik lah, tak kena juga. Maksudnya mula-mula solat fardu dengan Nabi, kemudian dia pun pergi kat kaumnya solat qiyamul lail, solat sunat bersama kaumnya, solat sunat. Okey. Ini tertolak. Kerana baik, jauh. Okay. Soalan hadis tersebut fayusalli bihim tilkas salah. Salat itu. Salat tersebut insya-Allah akhirah. Imam Qurtubi sendiri, Imam Qurtubi daripada mazhab Maliki sendiri pun bantah hujah tadi tu. Betul kata Imam Al-Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kata yusalli ma'an Nabi, bersama Nabi. Zada Muslim min riwayat Mansur bin Amru insya-Allah akhirah. Wa salat isya. فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. Jadi nampaknya yang Muaz salat 2 kali itu salat isya. Thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu, maka dia dengan kaumnya. Fa yusalli bihim tilka salah. Itu juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, fa yusalli bihim as-salah, maka salat bersama dengan mereka salat tersebut, iaitu salat isya tadi. Wa fi hadha radd liman za'ama anna al-murad anna as-salati allati kana yusalliha ma'a Nabi ghairu as-salati allati kana yusalliha biqaumi. Maka lafaz hadis kita ni telah membantah pendapat orang yang kata Muaz mula-mula salat dengan Nabi salat isya, bila dia balik kaumnya dia salat qiyamul lail. Ini tak tepat pendapat ni. Fi rimatul Humaydi an-Nabi thumma yarji'u ila Bani Salamah fayusalliha bihim. Maka dia kembali kepada kaumnya Bani Salimah dan salat bersamanya. Wala mukhalatah fihi, tidak ada pertentangan. Sama juga Banu Salamah, iaitu dia lianna qaumuhu hum Banu Salamah. Dari riwayat yang kata dia salat dengan Banu Salamah. Banu Salamah itulah kaum dia, kaum Muaz bin Jabal. Wa fi riwayat Syafi'i anhu thumma yarji'u fa yusalli biqami fi Bani Salamah wa li Ahmad thumma yarji' fa ya ummuna al-itha' ala mawadhi' ar-riwayah wallahu ta'ala. Jadi jelas tidak ada pertentangan langsung. Tidak ada pertentangan langsung bahawa riwayat tadi. Naam. Okey. Kemudian apa lagi isu dia? Hadis ni berkenaan dengan solat ni. Seterusnya pula
hadis ni dalil bahawa sahnya solat orang yang sunat ikut orang yang fardu ikut orang yang sunat, ikut solat orang yang sunat. Bahkan dalam masalah ni mazhab Syafi'i lah mazhab yang paling kita kata paling open sekali dalam masalah ni. Dalam bahasa layman lah. Okay? Maksudnya dalam mazhab Syafi'i sudah disebut oleh dalam kitab Al-Majmu' bahawa dia adalah mazhab yang paling lenient sekali dalam masalah, iaitu orang yang sunat boleh ikut yang fardu pun boleh ikut yang sunat. Okey, yang sunat boleh ikut yang fardu dan fardu pun boleh ikut yang sunat. Macam mana ustaz solat yang orang yang sunat boleh ikut yang fardu? Mudah. Iaitu contohnya kita dah solat. Contohnya kita dah solat jamak lah katakanlah. Kita dah solat jamak. Katakanlah kita buat jamak takdim. Kita solat zuhur dengan asar. Katakanlah saya nak pergi ke Melaka, lalu dalam perjalanan masuk waktu zuhur saya solat jamak takdim. Bila solat jamak takdim, sampai-sampai saja di Melaka, katakanlah saya ada kuliah asar lah katakanlah. Okey, saya sampai kat Melaka kat kuliah asar tu, tengok jemaah belum lagi solat asar. Dan saya dah berada di dalam masjid. Maka apakah boleh saya tak solat duduk di kat belakang walaupun saya berjemaah? Jawapannya tidak. Ini berlaku kepada ada seorang sahabat kita macam ni juga. Kan? Dah masuk dalam masjid, orang dah solat Isyak tengah berjemaah, tengah solat asar berjemaah, kita duduk belakang tu. Duduk je tak buat apa-apa. Boleh ke? Jawapannya tidak boleh. Kalau kita dah masuk masjid dan telah diiqamahkan, kalau kita dah solat pun solat tersebut kita kena solat sekali lagi juga. Okey, kita kena solat sekali lagi juga. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, riwayat Abu Daud. Nabi dengan sahabat, Nabi tengah solat. Lepas solat, Nabi tu ada orang tengah duduk tak solat. Dia kata, apa yang menghalang kamu dari solat bersama kami? Dia kata qad sallaina fi rihalina, kami dah solat dalam perjalanan kami tadi. Maka Nabi kata jangan ulangi. Maka selepas ini kalau kamu datang ke masjid dan orang tengah dirikan salat, maka dirikan salat bersama dengan jemaah tadi. Dan dia adalah sunat bagimu. Yang pertama tadi wajib, yang kedua ni adalah sunat bagimu. Nampak. Jadi ini jelas. Dia sebenarnya sunat diikut yang wajib. Dia sebenarnya sunat diikut yang wajib. Tadi yang wajib ikut yang sunat. Yang kuatkan lagi hadis Muaz bin Jabal ni lagi. Ialah hadis berkenaan dengan satu hari Nabi SAW ada orang masuk masjid untuk solat asar. Dia masuk masjid, dia tengok orang semua dah habis solat asar. Maka Nabi kata, ada tak siapa-siapa nak solat dan bangun dan solat sekali lagi bersama dengan sahabat kita ni, bersedekah supaya dia dapat pahala jemaah. Maka ada seorang bangun dan solat bersama lelaki tersebut. Seorang bangun tu maka dia solat asar kali kedua, solat sunat. Orang tadi tu solat asar yang wajib. Maka dia hujah bagi penguat bagi pendapat yang kata boleh yang wajib ikut sunat, sunat ikut yang wajib. Maka tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kan? Jadi boleh ikut. Cuma di sisi ulama Syafi'iyah, dia ada letak beberapa syarat lah. Pertama sekali, kalau si yang salat sunat nak ikut yang wajib ataupun makmum tadi nak ikut, mestilah rakaatnya kena sama dengan imam tadi. Okey, kena sama dengan imam. Okey. Contohnya, saya musafir. Maksudnya saya boleh solat zuhur 2 rakaat, betul tak? Okey. Kemudian saya ikut jemaah, saya ikut imam. Imam tu solat zuhur 4 rakaat. Maka saya kena solat zuhur 4 rakaat. Saya tak boleh kata saya sembahyang qasar 2 rakaat, imam sembahyang 4 rakaat. Tak boleh. Kalau dalam solat jamak dan qasar. Satu. Tapi kalau imam tu 2 rakaat, makmum 4 rakaat, boleh tak? Boleh. Kalau imam kurang daripada makmum, boleh. Macam Nabi SAW solat 2 rakaat, kemudian makmum ikut 4 rakaat. Itu boleh. Macam tadi lah. Dia solat isyak, kemudian imam solat tarawih. Imam 2 rakaat, 2 rakaat lagi dia bangun dan semulakan 4 rakaat. Yang kedua, kalau berbeza betul
rakaatnya. Contohnya maghrib dengan isyak. Ni kes macam dia tak salat maghrib lagi. Kemudian dia masuk dengan imam yang salat isyak. Nak buat macam mana? Nak sembahyang jamak. Maka dia kedepankan salat isyak dulu, baru kemudian baru dia sembahyang maghrib. Kenapa? Sebab dia tak boleh sembahyang maghrib, join sekali dengan salat isyak. Ni ulama Syafi'iyah. Sebab apa? Sebab nanti dia akan berbeza dengan imam. Dari segi hai'ah. Contohnya, bila dia sembahyang maghrib 3 rakaat, bila duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, imam dia akan naik untuk rakaat keempat. Dah berbeza kan? Sedangkan Nabi SAW sebut, innama ju'inil imam liyu'tamma bih. Imam tu jadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu. Imam tu jadikan untuk diikuti. Bila dia takbir, takbir. Bila dia rukuk, bila sajada fasjudu. Jadi dia tak boleh nak buat, dia tak boleh berbeza. Jadi kalau dia sembahyang 3 rakaat, beza tak 4 rakaat? Beza. Dia tak ikutlah. Dan tidak mengikut imam dalam 2 rukun yang panjang membatalkan solat. Tidak mengikut imam dalam 2 rukun yang panjang membatalkan solat. Nah, jadi kat sini barakallahu fiik, kena ikut imam. Jadi kalau berbeza dari segi bentuk solat pun tidak boleh. Berbeza bentuk solat tidak boleh. Cuma kat sini kita nukilkan jugalah pendapat sebahagian masyayikh kita, contohnya Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kata boleh. Macam mana? Syekh Ibn Uthaymin kata pada rakaat ketiga kita tahiyat akhir, kita ikut imam. Kita duduk kemudian kita tunggu imam sampai tahiyat akhir, kita salam sama-sama. Faham tak? Masa kita rakaat ketiga, kita duduk tahiyat akhir. Imam akan naik untuk rakaat keempat kan, rakaat ketiga. Jadi kita duduk je, jangan bergerak. Sehinggalah imam tu dah sampai rakaat tahiyat akhir dan salam sama-sama. Macam mana boleh jadi macam ni? Al-Imam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dikiaskan dengan salatul khawf. Salat khawf. Salat khawf kan boleh buat macam tu. Antara salah satu cara salat khawf ialah imam salat 1 rakaat, makmum salat. Lepas tu makmum pertama solat sampai disempurnakan 2 rakaat. Lepas tu makmum yang kedua datang. Yang jemaah yang pertama tu dia tunggu. Imam tu akan naik. Makmum pertama tadi dia akan tunggu. Lepas 2 rakaat, makmum tu akan tunggu. Imam akan solat lagi 2 rakaat. Imam akan solat lagi 2 rakaat untuk masuk grup yang kedua pula. Okey, untuk masuk grup yang kedua. Jadi imam akan solat 4 rakaat ni. Salatul khawf ada 6 cara kan? Salatul khawf ada 6 cara. Salah satu cara macam tu. Imam solat 2 rakaat. Jadi makmum selesai 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, jemaah lain masuk pula. Solat 2 rakaat lagi. Bersama dengan imam. Jadi semua dapat 2 dengan 2. Semua dapat 2 dengan 2 dengan imam, dengan imam. Jadi dikiaskan dengan solat salatul khawf. Okey. Namun ulama Syafi'iyah tak terima pendapat macam ni. Ulama Syafi'iyah tak boleh, dia kata sebab itu bukan salatul khawf. Itu hanya untuk khawf ketika takut. Dan salatul khawf ni solat yang khas, yang tak sama dengan solat kita kena keadaan aman. Jadi tak boleh nak kiaskan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau tanya saya, kita ambil jalan selamatlah, tak ikutlah pendapat tersebut Ibn Uthaymin tadi dalam masalah ni. Tapi siapa yang rasa okey pendapat tersebut, ambillah. Ambillah dan tak ada masalah dalam masalah ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada satu hadis Amr bin Dinar daripada Baihaqi, dia kata la tusalli salatan fi yaumi marratain. Jangan kamu solat satu solat 2 kali. Okey. Hadis sahihkan Ibn Khuzaimah berkata Khattabi wa qawli la tu'adu ila akhir ila kana lam yakun min sabidkar rajul yadrikul jamaah. Iaitu jangan kamu solat satu solat 2 kali, iaitu untuk orang yang
dia tidak ada sebab lah. Kalau ada sebab tadi, kalau dia ada jumpa jamaah, dia solat sekali lagi ila akhirih. Okay. Jadi beberapa keadaan yang kita boleh ulang jamaah, boleh ulang solat. Pertama apa dia? Iaitu pertama, kalau dia nak solat berjemaah dengan jemaah lain. Dia nak solat berjemaah. Dia asal tak solat jemaah, kalau dia nak solat berjemaah. Yang kedua, kalau dia jadi imam kaum dia dan tidak ada orang lain yang menjadi imam kaumnya, maka dia ulang. Yang ketiga, macam kes tadi, isteri dia nak solat berjemaah dengan dia solat juga. Ini keadaan-keadaan yang boleh diulang solat. Yang keempat, dia musafir, kemudian dia masuk masjid, imam tengah solat. Maka ini juga boleh solat. Dia kena solat 2 kali juga. Adapun sengaja nak solat seperti diriwayatkan oleh sebahagian ada seorang salaf, saya lupa dah. Maka dia kata kalau dia tertinggal solat jemaah, dia akan solat satu fardu tu 25 kali. Maka ini ijtihadnya, dan ijtihad ni tidak sahih. Ijtihad ni tidak benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masalah yang khilaf berkenaan dengan ni ada 3 pendapat lah. Okay. Pendapat yang paling luas sekali ialah pendapat Syafi'iyah, iaitu imam makmum fardu boleh ikut imam sunat, dan ataupun makmum sunat boleh ikut imam fardu. Dua boleh. Pendapat kedua yang paling ketat sekali, tak boleh. Selagi mana berbeza niat tak boleh. Ini pendapat yang kedua, paling ketat sekali. Yang ketiga, yang pertengahan, iaitu orang sunat boleh ikut yang fardu, tapi fardu tak boleh ikut yang sunat. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah dan Malik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pendapat Syafi'iyah yang rajih masalah ni lah. Pendapat Syafi'iyah lah yang paling rajih dalam masalah ni. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke ikhwatul kiram? Niat kita solat kedua itu macam mana niat? Niat sunat 4 rakaat. Ya, solat sunat 4 rakaat jugalah. Solat sunat, solat kedua tu maksudnya sahaja aku solat zuhur, isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat kerana Allah Ta'ala. Soalan lain? Okey, tak ada soalan lain lah. Barakallahu fiik. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.